Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah kita dapat bersama-sama, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana di sini kita jadikan kuliah bulanan untuk subuh kita ni. Jadi saya ambil untuk kita sama-sama mengaji di sini, iaitu salah satu daripada tulisan seorang ulama, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, ulama yang hebat. Dia tulis satu buku, kitab dia nama Ala Maidatil Quran, sejenak bersama dengan hidangan Al-Quran. Satu buku yang membincangkan berkenaan dengan Al-Quranul Karim dan sifat-sifat yang ada pada Al-Quran. Pengarang kitab ini Dr. Aid Abdullah Al-Qarni merupakan seorang pendakwah yang pernah dipenjarakan dengan bermacam-macam tuduhan dan fitnah, dan beliau telah dilepaskan, dan pernah diancam bunuh semasa berdakwah di Filipina, ditembak dengan jarak yang dekat, tetapi tidak mati, hanya kecederaan sahaja. Cukup dimarahi dan cukup dicemburui oleh Syiah. Dia juga salah seorang daripada orang yang melawan berkenaan dengan Syiah. Jadi kita ambil tulisan dia ini sebagai bahan pembacaan. Dan kitab ni kalau nak tu saya rasa macam kedai buku ada jual. Sama ada cetakan baru, tak tahulah. Saya rasa macam cetakan baru sebab saya ni dah lama dah. Tajuk dia Ala Maidatil Quran,
iaitu sejenak bersama dengan hidangan Al-Quran. Sebab apa kita memilih salah satu daripada tulisan ini menjadi perbincangan kita? Yang pertama sekali, kita kena hidup dengan Al-Quran. Sebab manusia ni dikategorikan sebagai mati kalau dia tidak hidup dengan Al-Quran. Al-Quran lah yang datang menghidupkan hati dia. Sehingga kan rumah-rumah yang tidak dibaca dan diperdengarkan ayat Quran dalam rumah tersebut ibarat satu kubur yang gelap gelita, Nabi kata. Satu kubur yang gelap gelita. Bermakna jika seseorang tidak mengambil Al-Quran ini sebagai panduan ataupun tidak membaca Al-Quran, bermakna hati dia tu gelap, hidup macam dalam kubur. Baca benda lain boleh, tak apa, nak baca Quran jadi malah. Dan setengah daripada orang dia rasa selesa dengan hidup dalam keadaan tidak mengenal Al-Quran. Dia rasa selesa. Dia tu orang panggil mati dalam keadaan tak tahu Quran. Dia rasa cukup selesa hati dia. Jadi pada pagi ini kita sentuh berkenaan dengan bab yang pertama ini, iaitu Al-Quran sebuah perundangan yang kekal abadi, yang tidak akan berubah sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan Nabi ini bersama dengan Alkitab, iaitu Al-Quran ini. Alkitab disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam nama. Al-Quran ini dengan bermacam-macam nama. Disebut juga sebagai Al-Dhikr, peringatan, Al-Kitab, dan macam-macam lagi. Supaya kita berkenan nama-nama mana yang kita nak, asalkan kita terpaut hati kita untuk beramal dengan Al-Quran. Manusia yang jauh daripada Al-Quran, dia tidak akan selamat. Karena ini adalah perundangan syariat kehidupan kita. Syariat kehidupan kita, Al-Quran, dan apa yang kena amal dengan Al-Quran, kita tengok juga pada hadis Nabi SAW. Sebab yang mengamalkan Quran tu Nabi, yang akhlaknya Quran Nabi. Ada seorang bekas Perdana Menteri itu bercakap, dia kata kita kena pakai Quran saja. Kalau hadis-hadis ni ada juga orang reka-reka, kita nak mana tahu. Dia kata hadis itu betul, dia punya bercakap jahil, dah tahu bodoh jangan bercakap. Kita ni kalau kita duduk diam gitu, orang tak tahu kita bodoh. Tapi kalau kita bercakap, orang tahu ni bodoh ke cerdik pun ni. Walaupun jawatan tinggi ke, pernah jadi Perdana Menteri ke, jawatan hebat, tapi kalau tak tahu satu bidang, jangan duk bercakap. Cerdiklah bahagian urusan lain, tapi bodoh bahagian ni kena diamlah. Bukan Perdana Menteri sini ni, Perdana Menteri Brazil. Pagi-pagi kata kau orang dah. Tak kata macam mana awak bercakap tu salah. Orang yang nak pakai Quran saja tak mau pakai hadis ni, dia panggil golongan anti hadis. Golongan anti hadis. Ada ke tak Malaysia ni? Ada lah. Kasim Ahmad dulu, berapa orang ustaz kita jumpa dengan dia, nak suruh betul balik apa yang dia sebut. Dia kata dia pakai Quran saja, hadis tak mau pakai. Dan bila kita kata nak suruh semayang, Al-Quran mana doa ajar cara semayang maghrib isyak ni? Nak tahu waktu semayang maghrib isyak ni, tengoklah hadis. Awak semayang macam mana? Kalau tak mau pakai hadis,
Semayang macam mana? Berapa waktu semayang disebut dalam Quran tu? Sembahyang ni hak Nabi kita terima daripada Allah Ta'ala. Dia kata, mana mungkin sahabat-sahabat ni boleh tulis semua apa yang Nabi sebut. Lah, dia ingat sahabat tu macam dia. Dia ingat kehidupan sahabat tu macam dia. Kita tak boleh bayang sahabat tu macam kita. Sahabat merupakan pelengkap untuk mengamalkan agama ini setelah dilengkapkan oleh Allah Ta'ala di atas batang tubuh Nabi SAW. Nabi bercakap, sahabat amalkan, tak faham tu sahabat tanya. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Kecil punya hal pun sahabat tanya. Macam kita duk cerita tu, sahabat tanya Nabi SAW, bila Nabi kata dalam tubuh kita ada 360 sendi, setiap satu sendi sedekah, Nabi kata. Tabassum li akhi ka sedekah, senyum pada kawan kamu sedekah. Tolong orang angkat barang naik atas kenderaan dia sedekah. Tolong buang halangan di tengah jalan sedekah. Nabi sebut banyaklah sedekah. Last sekali Nabi kata, al-bud'i ahadikum sedekah, tidur dengan binimu sedekah. Dia pun tak faham, sahabat ni. Kalau kita pun kita tak faham, tidur dengan bini lah. Kalau kata angkat barang orang naik atas kenderaan tu, ada juga pekerjaan dia, tidur dengan bini. Tak ada tidur gitu. Sedekah Nabi kata. Jalankan tanggungjawab sebagai suami isteri, sedekah. Sahabat pun panggil, ya Rasulullah, nak tanya. Soalan sahabat nak tanya, rajulun qada syahwatan falahu ajrun. Seorang lelaki tak boleh tidur kalau tidak dia melepaskan syahwat dia pada isteri dia, adakah itu boleh pahala? Dia kata sedekah. Rasulullah kata sedekah tadi. Nabi kata, ara'aita ya ashabi, cuba kamu fikir wahai sahabat, kalau seorang tu dia pergi tidur dengan perempuan lain, tak tidur dengan isteri dia, boleh pahala ke boleh dosa? Oh, sahabat kata berdosa Rasulullah. Kalau tidur dengan isteri dia, boleh isteri tak apa, maka boleh pahala. Nabi kata sedekah. Pakcik, balik sedekah nampak ni. Sedekah tang tu cepat. Sedekah dia masjid RM2 nampak ni? Sebut sedekah tu tak apa dah. Sedekah masjid ni RM2. Duit ratus-ratus ribu, kebun harum manis bereka-eka, berelung-elung. Manusia tak takut mati sungguh. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata, kita nak sedekah ni, kita kena kira harta kita berapa dulu. Cuba tengok harta kita tu ada berapa. Kalau tanah bergelung-gelung, macam rantai berorak-orak, hak pakainya satu je, hak kecil sekali, hak simpannya banyak. Lepas tu sana tanah, sini rumah sewa, sana rumah sewa. Takkan nak beli RM5 masjid. Biar munasabah sikit. Biar munasabah sikit. Ada hak kaya lagi, beg tangan saja harga ribu-ribu. Beg tangan. Orang perempuannya ni pakai beg tangan kena serupa dengan kasut. Aku pun tak faham. Nah, bini saya pun begitu juga. Dengar dia lah, dia marah dia. Nah, beg tangan sama dengan kasut. Beg tangan hitam, kasut hitam. Beg tangan merah, kasut merah. Jenuh cari, nak bagi sama. Tak apalah hak murah. Hak dalam nak market gitu je. Oh, ini mahal, beg tangan saja puluh-puluh ribu. Dia tiba-tiba sedekah ke masjid RM5. Padang ke tak? Jawab sendiri. Saya tanya pun tak boleh jawab dah. Malaikat maut nak tanya lagi teruk. Fikir sendiri macam mana. Sebab tu saya kata, biar padang harga apa yang kita pakai ni, apa yang ada harta kita ni, biar padang kita derma tu. Biar padang kita derma, hari-hari kena derma. Bukan Jumaat
Taklah derma RM2, tak apalah. Sekali seminggu. Ya Allah. RM2 sekali seminggu, 4 kali, RM8. Betul tak? Sebulan tak sampai RM10 bagi ke masjid. Tak Imam? Tak sampai RM10 bagi ke masjid sebulan. Untung harum manis tiap-tiap tahun tu ribu-ribu. Tak jadi orang lah kita. Jadi bewok lah pula senang. Tak. Itu dia. Dia kata susah Ustaz jadi orang. Memang susah lah nak masuk syurga. Bukan nak main-main. Itu yang kita sebut bab Al-Quran ni sebab nak masuk syurga. Kenapa? Allah Ta'ala sebut, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Suratul Isra ayat yang ke-9. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul. Allah Ta'ala tak sebut sesungguhnya Al-Quran itu. Tidak, itu tu jauh. Tapi Al-Quran ni hak ada depan mata ni. Allah Ta'ala nak suruh kita ni bagi dekat dengan Al-Quran jiwa kita. Al-Quran hak ada depanmu ni, kata Allah, hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang amat betul. Jalan nak pergi mana ni? Nak pergi akhirat, nak masuk syurga tu. Kita nak kalan air Kuala Lumpur, tapi tengok sembok Kuala Lumpur, kita ikut tu. Dan kita mana kenal jalan, tak biasa Kuala Lumpur tu. Sini tak apalah, duk kangak ni, boleh pergi situ, pergi sini. Nak Kuala Lumpur jauh. Ikut signboard kiri kanan, jumpa tempat. Begitu juga dengan Al-Quran. Nak pergi jalan jauh tu, menuju ke akhirat. Bila mati, duk jalan lagi. Mati tu simpan sekejap. Sama ada simpan tempat bahagia ataupun simpan tempat celaka, tak tahulah mana satu. Tuhan nak simpan kita ni. Sama ada Illiyin, bawah arasy Allah Ta'ala, ataupun di lembah Sijjin yang Nabi SAW sebut oleh hadis, bawah bumi tu. Sebelum daripada masuk neraka, duduk situ dulu. Belum masuk syurga, duduk situ dulu. Sama ada permulaan akhirat kita itu mati ni menjadi satu rehlah, satu perjalanan yang panjang, yang elok perjalanannya, ataupun menjadi satu perjalanan yang panjang, yang celaka sangat-sangat perjalanannya. Kalau kita nak pergi jauh-jauh, tiba-tiba sampai dekat, sampai baru berjalan 2-3 langkah, tayarnya, pancaknya, dengan tu, dengan ni, macam-macam hal nak boleh ke sampai pada tempat. Susah, tapi sampai juga sebab dunia. Akhirat ni itulah perjalanannya. Susah, kena ada rintangan, kena buat macam-macam untuk jadi hamba Allah. Sebab harga syurga Allah Ta'ala itu begitu mahal. Bukan murah-murah nak masuk syurga ni. Allahu Akbar. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dengan amalan kita ni, saya rasa nak masuk syurga Allah Ta'ala ni banyaklah, tak cukup amalan. Kita termasuk saya lah. Baca Quran, kalau sahabat, puak-puak sahabat kita dengar apa yang mereka buat dan apa kehidupan mereka, kita rasa macam, oi layak mereka syurga. Nak buat macam mana? Dia semayang, dia baca Quran. Dia baca Quran 2, 3, 4 surah. Bukan surah kecil tu. Dia baca Baqarah, habis satu Baqarah. Dia baca Ali Imran, habis satu Ali Imran. Ada seorang sahabat tu, setengah Al-Quran dia baca satu malam. Setengah Al-Quran. Lepas sembahyang isyak dia tidur sekejap, lebih kurang sejam, dia bangun. Dia bangun, mula dia solat malam, sampailah waktu subuh. Jadi amalan dia dengan Al-Quran. Dia rasa enak bila baca Quran. Dia rasa sedap bila duduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca begitu, kita kata, oi, munasabah sahabat ni masuk syurga Allah, munasabah. Sebab kuat dia punya amalan dia.
Kita kalah, kita pula tengok macam mana nak masuk syurga. Sembahyang malam dah bangun kencing dia. Maka ubat kecil manis dah. Kejap-kejap kencing, bangun kencing ada. Pukul 3 pagi bangun, relax, kencing, masuk bilik tidur balik. Lepas tu tengok orang azan subuh, bangun. Nasib baik, bangun. Tu marilah masjid, adalah habuan sikit Tuhan nak bagi. Mari subuh dia masjid. Sesudah mari subuh semua sekali, tunggulah. Lepas tu makan sampai waktu duha, sembahyang duha. Tu yang amalan kita. Kita baca Quran sikit-sikit. Kalau nak kira dengan masa ibadah kita dengan masa yang kita duduk saja tu, banyak masa duduk sajalah. Banyak masa sembang, banyak masa makan, banyak masa hiburan. Bukan boleh duduk lama kuliah masjid ni, tak duduk lama. Sungguh. Kalau ustaz kuliah lepas lama sikit je, tengok ustaz tengok jam, muka ustaz tu terbayang jam dah. Lambat ustaz ni, apa tak lagi kalau tak makan. Lagi cepat ustaz pun mengajar sikit-sikit, dia tahu dah perut pun lapar juga. Tapi kalau boleh duduk sembang tu lama, tak apa. Kering tekak pun tak apa. Kongkong ni habis kering duduk cakap hal orang, tak apa. Betul. Nak mari kat tempat-tempat majlis ilmu apa ni, sakit lutut, sakit kaki. Tapi hidup round di timah tasuh dengan anak cucu, tak ada apa. Cucu dia balik Kuala Lumpur tu. Tak ada rasa sakit lutut sikit pun tak ada. Tapi Allah Ta'ala boleh pilih orang tu masuk syurga. Kenapa? Rahmatillah. Kerana Tuhan rahmat bagi dia. Lepas tu saya selalu sebut bahawa seorang perempuan yang beri minum air kepada anjing, Allah Ta'ala cukup berkenan dengan apa yang dia buat. Allah Ta'ala ambil dia, masuk dalam syurga. Sebab rahmat Allah. Jadi kita ni buat amal, kita rasa nak suruh Allah Ta'ala berkenan dengan amalan kita. Tak apa dah. Macam mana nak suruh bagi Tuhan berkenan ni ustaz? Dia kena ikut orang yang paling Tuhan berkenan, iaitu Nabi SAW. Dah kena ikhlas. Kalau tak ikhlas tak jadi. Kalau tak ikhlas kita kata tak jadi. Kalau tak ikhlas, buat kerana benda lain, buat kerana mungkin isteri kita duk suruh sangat semayang, suami malah bersemayang, malah ada isteri duk suruh sayang ke isteri, semayang juga. Ataupun balik mak mentua baru semayang, sebab mak mentua ni kaki masjid. Menantu pun semayang, duk Kuala Lumpur jadi hantu, balik kampung jadi malaikat lah. Sebab apa? Sebab semua orang duk semayang, ayah mentua kita pergi masjid semua sekali, jadi kita kena ikut-ikut gitu. Tu Allah Ta'ala tak terima. Sebab buat kerana orang, bukan kerana dia. Sebab itu saya sebut bahawa nak jaga amal ibadah tu, boleh istiqamah, boleh ada orang kuat, boleh. Tapi nak jaga keikhlasan dalam ibadah itu susah. Nak jaga ibadah tu, nak semayang tepat waktu, senang, mudah je. Tapi nak ikhlas di dalam buat ibadah itu susah. Walaupun ibadah itu dibuat lama dah, tapi nak dia jaga dia punya keikhlasan tu sampai mati kena jaga. Allahu Akbar. Tu ayat yang pertama dia bagi pada kita, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Isra ayat 82 lagi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang mukmin yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata, telah berjanji pada dirinya bahawa sesiapa yang membaca Al-Quran, mengikut petunjuk Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, melaksanakan perintah Al-Quran
dan menjauhi larangan-larangan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan orang itu di dunia di hari ketika umat manusia yang lain tersesat, dan orang itu tidak akan sengsara di hari akhirat, di hari ketika manusia sesemuanya sengsara. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci lagi Maha tinggi berjanji pada dirinya bahawa siapa yang berpaling daripada kitabnya, enggan menghayati dan mentadabbur makna ayat-ayat Al-Quran, membelakangi firman Allah Ta'ala dan enggan membaca, merenung dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat kehidupan di dunia sempit, menjadikan dirinya keji, merugi, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya hina, mempermudahkannya di hadapan para makhluk dan mempermalukannya di hadapan para makhluk dan di hari di saat Allah Ta'ala menghukumnya. Baik, terbalik pada ayat tadi, lepas kita tahu inna hadzal Quran, Quran ini adalah petunjuk jalan yang benar. Yang kedua poin dia, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Bila Allah Ta'ala sebut yunazzilu nazzala, ni maknanya Allah Ta'ala turun secara beransur-ansur. Quran dah tertulis di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz perkara yang nak berlaku semua sekali sebelum Allah Ta'ala jadikan apa semua sekali atas muka dunia. Itu orang ngaji akidah dia akan sebut benda tu. Bab beriman kepada khairihi wa syarrih, baik qada dan qadar, baik dan buruk itu mari pada Allah. Lepas tu Quran diturunkan secara sekaligus daripada Allah Ta'ala ke Baitul Izzah, itu langit dunia, dan diturunkan secara beransur-ansur oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam Quran ni? Ma huwa syifa, merupakan penawar segala penyakit. Kita kena faham betul-betul ayat ni. Kalau tidak, ada orang syirik dengan Al-Quran walaupun guna ayat Quran. Baik, kita terang. Belum kita terang, kita minum air dulu. Allahu Akbar. Bismillah. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran disebut sebagai syifa, sebagai ubat. Ubat yang pertama, iaitu ubat yang besar sekali untuk mengobati penyakit syirik yang ada dalam tubuh manusia. Itu yang disebutkan sebagai syifa, ubat. Ubat yang kedua memang menjadi ubat sungguh apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan beberapa ayat untuk dibaca ketika mana orang tu sakit. Biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya yang layak untuk menetapkan bacaan-bacaan mana. Seterusnya kita boleh ambil ayat-ayat Quran untuk mengobati penyakit kita dengan syarat kita kena baca Quran banyak dulu. Lepas tu kita tawassul dengan Al-Quran tu, kita kata, ya Allah, dengan Quran yang aku baca tadi, aku mohon padamu ya Allah, dengan amal kebaikan yang aku baca Quran tu untuk mendapat redha-Mu, sembuhlah penyakit aku. Ayat apa pun tak apa, asalkan baca dengan banyak. Dia panggil tawassul dengan amal kita sendiri. Itu tak apa. Yang tak bolehnya, kita sebut tak boleh. Yang tak bolehnya ambil ayat Quran sekerak-sekerak duk amal. Hak ni ayat gagah. Nak baca ayat gagah, nak baca ayat apa? Baca ayat Nabi Sulaiman, dia kata. Ni mari di mana tak tahu. Walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyyihi jasada summa anab. Lepas tu ada cara dia tepuk situ, tepuk sini ke mana kau jadi gagah. Gagah-gagah pun subuh tak mari. Gagah buat menentang apa subuh tak mari.
Geram juga bahasa. Nah, Allah minum kopi larak sampai 2 papan. Subuh pukul 9 apa dia? Patutnya dah kopi larak 2 bungkus sehari. Oh, mestilah subuh tu awal mari masjid. Pukul 5 dah sampai dah. Mari tahajud di masjid. Tidak. Dek bangun pukul 8 situ. Dah kata gagah. Habis hayak baca tak mau bagi sakit orang. Mengarut apa? Mengarut. Amal ayat Quran dah, tapi tidak kena dengan sunnah Nabi SAW. Macam orang sebut dalam television ke apa, baca ni wa idza batashtum jabbar, baca ni tepuk itu dia mari di mana? Tak ada lah hadis Nabi. Tak ada. Oh, kalau gitu puak-puak sahabat semua tu tak sakit lutut apa dia? Pergi berperang kat sakit lutut, nak berjalan naik kuda turun kuda tu. Sakit lutut. Dah habis lah Nabi ajar baca tu, pakak baca tu semua. Tak betul. Makna dia pun tak betul. Makna dengan keadaan pun tak sama. Kalau nak amal ayat Quran tertentu ni, kalau contoh ada orang bagi ayat ni baca ni, ayat ni baca ni, nak tanya, benda yang menetapkan satu bacaan itu adalah daripada Nabi SAW. Sebab benda tu ibadah, kita baca tu adalah benda ibadah. Nak mendekatkan diri kita dengan Allah, dan kita nak supaya penyakit kita sembuh. Sedangkan kesembuhan penyakit ni mari daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi telah mengajar kepada kita ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat yang boleh kita baca, yang mana ayat-ayat tersebut jauh daripada gangguan. Contoh ayat kursi. Kenapa syaitan takut dengan ayat kursi? Sebab tauhid yang ada ayat kursi tu. Kalau orang yang baca ayat kursi tu, dia sendiri pun tidak ada tauhid yang kuat, mengamalkan syirik, percaya pada khurafat, duk buat benda bid'ah, hantu tak lari, hantu senyum je. Hantu kata apa? Kita geng. Sebab mau duk buat bid'ah. Kalaulah dia lari sendiri pun, dia lari tujuan untuk menipu kita. Macam mana? Saya duk tengok dalam live, contoh ada dalam Facebook ni. Cik tak tengok Facebook kan? Bagus lah, tak tengok. Dah, bagus. Tak sedut tengok lah, sedut tahu lah apa dia tak tahu. Balik buat kuih gitu ke. Tak payah tanya. Dalam Facebook ni, ada hak baik, ada hak tak baik. Ada seorang ustaz tu, dia buat perubatan Islam lah konon ni. Zaman lah ni. Lepas tu dia baca selawat entah apa-apa, baca selawat yang tidak diriwayatkan. Dia kata jadi jin tu lari. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, menjadi dengan tidak menjadi itu adalah bukan hujah bahawa benda tu adalah betul. Dia kata jadi, saya pergi berubat dengan dia jadi. Dia baca apa? Tahu. Ubat dengan siapa? Ada orang pergi berubat dengan Sami Siam pun ada. Dia kata menjadi. Kita kata mana boleh berubat dengan Sami Siam? Oh, Tuhan beri dekat dia jadi. Dia kata Tuhan beri dekat dia. Tak mengaji punya pasal tu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ngubat dengan tahi lembu pun jadi. Sungguh. Sami India tu. Sami India kenal ke tak? Pernah tengok ke tak? Baju-baju dia tak pakai apa tu. 3 calik atas ni. Sarjan. Hak 1 tu kurang sikit. Hak 3 tu kuat tu. Merah terdai. Kita pernah tengok, saya pernah tengok orang pergi jumpa dia tu pakai tongkat, 2 tongkat. Oh, 2 tongkat. Sakit lutut dua-dua belah. Dia pun tengok lutut sakit. Mana dia kata? Ni lutut tunjuk. Dia ambil tai lembu. Tahu tai lembu tu? India tak lagi dengan lembu ni memanglah. Tak apalah ikut dia lantak dia sembah lembu semua bewok pun. Dia ambil tai lembu tu, dia bawa tak tangan dia. Dia baca surah apa aku tak tahu. Bunyi gitulah lebih kurang lah. Dia baca lebih kurang 5 minit tu, lembu penuh tangan ni. Kat mana sakit? Dia tanya. Sini sakit. Dia pun letak kat lutut tu, dia pun baca lagi. Dia baca gitu. Dia baca gitu pakcik. Buang tongkat kawan tu boleh berlari. Kita nak tanya betul ke gitu?
Tak betul, itu syirik. Sebab dia minta tu bukan minta dengan Allah, dia minta dengan jin. Dia minta dengan jin. Dia minta dengan syaitan. Bukan dia minta dengan Allah, itu sihir. Orang sekarang ni, bomoh-bomoh ni, dia tak guna dah dia tutup bomoh sekarang ni, tak ada dah. Dukun dia tak guna dah. Dia guna perubatan Islam. Dia letak nama Islam, dia baca selawat entah apa-apa, dia kata macam-macam dalam tu selawat ni, dan dia mengatakan bahawa kita boleh minta tolong dengan jin, tak ada masalah, kita boleh berkawan dengan jin, walaupun ulama kata makruh dan ada yang kata haram, tapi kita tu minta tolong dengan dia. Tak ada manusia yang minta tolong dengan jin. Kenapa perlu sebut nama jin dan minta tolong dengan dia? Kenapa tidak sebut dengan Allah Ta'ala? Sedangkan kita kata Allah Ta'ala yang beri penyakit dan Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tidak ada kebaca doa Nabi SAW, Allahumma anta syafi, wahai Tuhan kamu penyembuh, la syifa illa syifauka, tidak ada kesembuhan melainkan daripadamu. Minta direct dengan Allah. Kenapa perlu minta dengan orang tengah yang kita sebut sebagai jin? Ini adalah amalan jahiliyah dan musyrikin Mekah. Kita boleh buka, tengok keadaan syirik musyrikin Mekah, persamaan musyrikin Mekah dengan syirik orang kita hari ini. Kita boleh nampak satu-satu. Dia kata tak, syirik ni menduakan Allah. Tuan-tuan, kalau syirik ni menduakan Allah Ta'ala, tak ada ayat dalam Quran Tuhan sebut tu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada puak-puak tu musyrikin Mekah tu, siapa yang buat langit dan bumi? La yakulunna Allah. Mereka kata Allah yang satu yang buat langit bumi. Kalau kita baca ayat ni, kita tak dengar dengan habis, kita kata kalau gitu musyrikin Mekah betul dia. Baik, musyrikin Mekah syirik. Musyrikin Mekah betul bahagian dia kata Tuhan buat langit bumi. Syiriknya musyrikin Mekah ni kerana meletakkan kuasa itu, meletakkan kuasa yang menyembuhkan, yang beri segala-gala. Kalau nak minta, kena minta orang kawan ni, dia sembah berhala tu. Bukan berhala tu yang beri pada dia, tapi dia sembah roh. Dia sembah roh, benda yang tak nampak, dengan sangkaan dia sahaja. Lata wal Uzza al Manat, itu semua nama berhala dan nama orang alim di zaman dia, yang dia buat tugu sebagai kiblat dan tawajuh sahaja, sebagai tempat dia fokus sahaja, tu je. Tapi hak dia minta, hak dia seru, roh Nabi, roh wali, syaitan, jin, malaikat. Yang tu yang dia seru. Masuk ke hak tadi? Hak kata perubatan Islam tadi, dia minta tolong dengan jin. Masalah sekarang ni, kita tak nampak jin, dan kita tak tahu jin tu nak tipu kita ataupun tak tipu kita. Kita tak tahu. Elok ustaz dia tak tipu kita apa? Mula-mula memang dia tak tipu. Akhir-akhir tu dia tipu. Jin memang kuat tipu. Dia, jin ni, orang kata berkawan dengan jin. Ustaz tu kata boleh berkawan dengan jin. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kita nak buat satu perkara ni, kita kena tengok sahabat dulu nombor satu. Nabi tu memang satu hari diikat jin di tiang. Nabi hampir nak ikat, Nabi tak ikat lagi kerana ganggu Nabi solat kan. Nak ikat Nabi, nak ikat jin di tiang. Kalau aku tak ingat mu ni, mu ni rakyat Nabi Sulaiman ni, aku ikat dah supaya orang semua boleh tengok kamu. Tapi Nabi tak buat begitu. Dan Nabi baca Quran, jin mari. Nabi tahu ke tak jin mari tu? Nabi tak tahu, Allah yang beritahu. Dalil mana Allah Ta'ala beritahu? Ayat Quran. Qul huhiya ilayya anna nastama'una farum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dia rasa ajaib Quran bila dia dengar baca Al-Quran. Siapa yang turun ke ayat tu? Allah yang turun ke ayat tu.
Allah yang turunkan ayat tu. Allah beritahu Nabi Muhammad, kamu duk baca tadi jin mari. Nabi tahu ke tak jin tu mari? Nabi tak tahu sebelum daripada tu. Lepas Allah Ta'ala beritahu baru Nabi tahu. Masalah sekarang ni, yang merasa jin tu Islam, yang minta tolong dengan dia nak berubat tu, masalah mu tahu ke dia tu Islam tu betul? Islam, dia tu jin Islam betul? Tak dia menyamar jadi jin kafir untuk menyesatkan kamu. Itu yang berubat kena ada kain kuning, ada tasbih, ada apa tu. Mana ada tasbih, kayu pula kayu kokar. Sebab apa? Hantu iblis takut pada kayu kokar. Mu ambil putus kayu untuk atas kepala dia pun tak takut. Syaitan, jin, kafir semua ni hanya takut kepada akidah yang betul. Tu yang dia tak berani nak selisih bahu dengan Sayyidina Umar. Dia tak berani tengok Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang pertama sekali iaitu sebabnya akidah yang ada pada Sayyidina Umar itu betul. Lepas tu saya nak pesan pada tuan-tuan, nak pergi tengok merawat ke apa ke, hak kata perubatan Islam, hak baca tu tuan-tuan kena perhati betul-betul. Kalau tidak dengan tuan-tuan sekali lagi syirik dengan Allah Ta'ala zaman lah ni. Tak susah makcik. Betul. Ambil ayat-ayat ruqyah hak Nabi baca tu, ada tu dalam Quran tu. Kalau pergi beli kedai buku pun ada ayat ruqyah yang Nabi baca tu, amal hari petang pagi. Kita doa amal zikir pagi petang hak Nabi ajar pun tak terkena dah sihir, tak terkena dah bala bencana. Termasuklah hak Nabi ajar bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. Tidak ada mudarat yang akan singgah di tubuh kita. Kalau baca waktu pagi, petang tak ada mudarat. Kalau baca pagi sampai petang esok, kalau petang sampai pagi esok. Clear Nabi ajar. Manusia tak pernah rasa cukup dengan apa yang Nabi ajar, dan dia rasa tak berkat diri dia untuk baca, dan dia pun tumpang keberkatan orang lain dengan suruh orang lain baca. Saya nak tanya soalan. Baik, ini air. Saya baca ayat kursi pada air ini. Air ini daripada RM5 jadi RM10. Sebab saya baca ustaz. Understand? Cakap Ahmad Saleh orang faham. Baik. Pakcik pun baca juga air ni jenama yang sama. Pakcik baca ayat-ayat ruqyah dalam air ni. Orang pun tak kenal pakcik sangat. Tak kenal. Kalau saya kata ustaz orang kenal. Kalau saya jual dengan harga RM10, laku. Kenapa pakcik jual dengan harga RM10, bacaan yang sama tak laku? Saya nak tanya, berkat yang orang faham duduk pada ayat Quran ke duduk pada orang? Yang orang faham berkat ustaz baca sebab ustaz. Dah. Ustaz tak ada berkat apa, sama. Kita ni sama, tak berkat apa, peluh sama busung. Betul tak? Berkatnya duduk pada ayat tu. Siapa baca pun dengan keyakinan dia jadi berkat. Lepas tu saya kata, ambil air sendiri, buat sendiri. Ni masalah juga kita tak semaya hajat apa, anak-anak nak periksa nak semaya hajat, anak dia tu malah. Allah nak gitu syah pun malah, nak buat kerja sekolah pun malah. Duk mari nak buat ajaib, duk mari minta air dengan ustaz biar anak terang hati sikit. La ilaha illallah. Awak minum air kita tu boleh jawab? Tu tak apa lagi, air tu boleh kira lagi. Ada hak jenis sekolah-sekolah cikgu tak tahulah mengaji ataupun tidak, jadi cikgu dah. Duk ambil pembaris, ambil pen, ambil pensel letak di depan tu. Lepas tu duk bakat duk semaya hajat semua sekali. Dia jadi betul lah. Letak kertas tu tak jawab tu, jadi laju sebab apa? Sebab ni pensel ni semaya hajat ni. La ilaha illallah. Tak cerdik juga cikgu pun. Ni orang marah saya ni mengajar kata kat orang, dah nak kata kambing. Nah, orang-orang yang buat ni kalau kambing buat ni senang, sampai korban kata sembelih mampu belaka senang. Orang yang susah ni takut kena masuk neraka, tu yang nak menyelamatkan manusia takut masuk neraka. Ya Rabbi, tuan-tuan memang kena perhati sungguh bab perubatan Islam. Saya minta tuan-tuan jangan terpengaruh
Nak tahu dia guna jin tak ada guna jin, senang je. Dia doa tu kita dengar, dia doa, cara dia doa. Orang guna jin, dia sedekahkan bacaan dia pada syekh tu, syekh ni, tok guru dia, itu semua guna jin. Tonton bayang, dia kata, bila dia berobat satu orang, dia baca Allahumma salli ala Muhammad, dia baca selawat apa tahu Nabi pun tak ajar lah selawat tu. Selawat. Pum, dia kata mari cahaya tu. Cahaya itu datang membantu untuk dia mengeluarkan jin tu. Dan cahaya itulah cahaya selawat dia. Cahaya Nur Muhammad tu dia punya. Cahaya tu siapa nampak? Kawan tu tak nampak. Mu seorang je nampak. Mu nak tipu ke jin. Mu kena tipu ke jin nak suruh mu syirik. Tu yang dia buat begitu tu. Dia duk buka dalam Facebook ni live semua sekali. Orang pakat duk tengok tuan-tuan. 6,000 lebih tengok. Tak payah tengok lah, itu perbuatan sihir. Perbuatan tak betul dengan agama, bukan baca ayat Al-Quran. Dia baca selawat pun bukan benda. Selawat ini, kita tak boleh reka selawat ni pakcik. Tak boleh reka. Sebab selawat ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah, tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia dulu melainkan selawat. Selawat ni Allah Ta'ala mula dengan diri dia dulu. Semayang, Tuhan suruh je semayang. Wa aqimis salah, semayang. Haji, Tuhan suruh je haji. Allah Ta'ala suruh je. Tetapi bab selawat Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Sahabat mari tanya Nabi SAW, qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah, sesungguhnya kami tahu cara nak beri salam kepadamu wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami cara selawat. Nabi tak jawab. Ulama tak tanya sebab apa Nabi tak jawab. Kerana masa tu tidak turun lagi wahyu. Masa tu Allah tak ajar lagi Nabi cara untuk selawat. Tak ada lah Nabi kata, Rasulullah nak selawat macam mana pada kamu? Rasulullah tak jawab macam ni. Rasulullah tak kata pandai-pandai lah nak buat macam mana. Tak ada. Sebab apa sahabat tanya? Sebab innallaha, sebab Allah berselawat. Nak tahu cara macam mana Allah Ta'ala nak ajar berselawat pada Nabi. Ada 9 ke 8 tu dalam kitab hadis berkenaan dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa zurriyatihi wa ashabihi dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu selawat paling besar sekali itu. Selawat Ibrahimiyah. Itu selawat. Ni Allahumma salli wa salli. Duk bermain selawat gitu. Duk merawat orang sebab selawat ini boleh jin boleh lari. Kalau selawat tu jin boleh lari, tuan-tuan, sihir orang buat pada Nabi. Ini hantar balik ni. Dia bawa dia kata nak hantar balik ke? Dia tanya gitu. Sihir mana boleh balas dengan sihir? Tak boleh. Kalau ada orang kata begitu, maknanya dia ni berobat guna jin. Syirik tuan-tuan, dia berobat dengan dia. Nak taubat banyak dengan Allah. Mana boleh hantar balik? Nabi Yahudi sihir dia. Nabi boleh hantar balik tak? Boleh. Kalau Allah Ta'ala izin. Tapi Nabi tak buat. Sebab tak boleh. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jauhkan Nabi kita daripada sihir. Cerita Nabi kena sihir ni cerita yang panjang. Nanti kita cerita semula. Tapi nak sebutnya bahawa ini nak hantar balik pada kawan tu, kita pun kata, hantar baliklah, kesian ke dia ni. Duk nikah lama, dah tak dapat anak. Ada orang begitu. Ada seorang tu mari tanya saya, dia kata, Ustaz macam mana kita nak menikah tak dapat anak, lama dah Ustaz menikah. Tak dapat anak. Saya kata menikah seorang lagi. Tak jadi obat dia kata. Tak jadi obat dia kata. Orang tak ada anak ni dia kena banyak istighfar. Dia kena banyak istighfar dan kena yakin. Sebab apa? Allah Ta'ala kata wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar pada Allah. Minta ampun kerana Tuhan ini amat pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Tuhan turunkan hujan kepada kamu secukupnya. Lepas tu wa yumdidukum bi amwalin
wa banin. Allah Ta'ala tambah kepada kamu amwal, harta kamu, wa banin, anak cucu kamu. Bermakna kalau anak kita nikah tak dapat anak, kita boleh istighfar nak kepada cucu. Dan tuan anak kita susti kena banyakkan istighfar. Dan yakin. Ada orang buat tuan-tuan dengan penuh keyakinan kepada ayat itu, Allah Ta'ala bagi dia anak. Allah Ta'ala nak tengok kita bersungguh ke tak minta dengan dia tu, ya. Tu yang saya cerita Nabi Zakaria, selalu dia bersungguh minta dengan Allah tu. Allahu Akbar. Allah, Nabi Zakaria ni bersungguh minta dengan Allah lah, keadaan sungguh-sungguh. Dia tahu jalan untuk dapat anak tu tak nampak dah. Dia kata, wa mar'ati akira, isteri aku mandul, wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambut aku beruban. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang perlahan kerana terlalu tua. Apa yang diminta oleh Allah Ta'ala? Qala rabbi inni wahlul azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba, ya Allah tulang aku lemah, rambut aku berubah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tak putus-putus duk minta dengan hari-hari, ya Allah. Kan yang kita nak ni, duk minta dengan Allah hari-hari tanpa putus asa. Dah ustaz saya ni duk sakit lama dah, pergi cek KPJ Kuala Lumpur, pergi scan apa tak tahu apa sakit ustaz. Ingat tuan-tuan, tak semua sakit-sakit begitu melibatkan jin dah. Ada yang sakit begitu yang doktor tak jumpa cari lagi punca di mana. Bukan orang Melayu ni, doktor kata semua tak ada penyakit apa semua tu, tu dia kena lah, kena jin. Sebab apa? Sebab doktor kata tak ada penyakit. Sedangkan tidak. Penyakit ni sebenarnya sama ada dia ibtila, sama ada Tuhan nak uji kita untuk hapuskan dosa. Yang kedua dia panggil sakarat, penyakit-penyakit ni nak mati. Orang sakit ni, dia berobat tak sembuh, sebenarnya Tuhan nak bagi ingatan bahawa mati lagi. Tak sakit pun mati juga. Tapi dia tak ambil hak mati tu sebab manusia tak emoh kepada mati. Mati ni benda hak manusia tak minat. Dia jadi mengarut, pergi ambil kata-kata obat tak tahu ke mana, pergi berobat dengan kawan tu, dengan ustaz ni, nama ustaz tapi sebenarnya dukun. Duk bagi besi lah, duk bagi kayu koka lah, duk bagi bahtera, kayu bahtera Nabi Nuh lah. Balik duk gantung azimat, letak di dinding, letak atas tu. Oh, zaman-zaman dulu letak atas pintu tu tahi besi. Bila pula jin takut ke tahi besi? Allahu Akbar. Orang kita duk percaya benda-benda. Duk gantung ikan puyuh pun ada juga. Sampai kering ikan puyuh tu. Ya, hantu tak masuk. Memanglah hantu tak masuk sebab dia wakil dah. Siapa dia? Tuan rumah tu bapak hantu. Bini dia duk jemur kain rambut tu macam buah kelapa kena cakar ke beruk tu rambut. Lebih pada rok. Pakai takat ni duk jemur kain. Nah. Pakai takat ni. Kawan suami mari, Assalamualaikum. Keluar, Waalaikumsalam. Dia pergi market, dia kata. Yang kawan tu duk tengok. Nah, isteri kita. Hantu paling besar tu. Jadi, memang hantu tak masuk sebab apa? Dia wakil pada isteri kita dah. Ibu segala hantu. Suami pun balik rumah. Masjid tak pergi, apa tak pergi. Hantu juga tu. Jiwa dimasukkan dengan hantu dah. Apa nak jadi? Lah sekali kehidupan jadi sempit. Sebab tu sifat dalam ayat ini kita perlu faham dengan betul-betul. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita seterusnya berkenaan dengan sifat ni lagi. Ada 2-3 perkara lagi yang saya tak sebut. InsyaAllah kita sebut lain kali. Kalau sebut hari ni sampai pukul 9 lah. Dia tak boleh sebut lah hari ni dah. Dia boleh kita sebut hari-hari yang lain. Dan ada kertas-kertas yang saya nak photostat yang bagi pada tuan-tuan sebagai ayat-ayat penyembuh dan ayat-ayat sifat untuk kita amalkan. Kita amal masing-masing tak apa. Amal tu bukan niat jadi tok bomo apa tidak. Amal-amal untuk kita, syaitan tak ganggu kita, ajar anak-anak kita, ajar orang-orang berniaga apa semua tu, dia kena amal semua sekali supaya di sana ada sihir itu wujud. Sihir itu wujud, tapi kedengkian orang wujud pada kita. Tapi untuk menghalangnya ada cara dia ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita betul-betul rahmat. Semua dia ajar pada kita.
supaya manusia hiduplah keadaan berpandukan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dia berkati Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi